Alright. Ni aku kena biar open, takut nanti ada orang nak masuk tak boleh masuk. Alright, so kita tengok question 3. Kita baca soalan dah, aku ada buka tak ni? Soalan. Alright, ini soalan. Okey. So, dia bagi tahu kita kan, rod ini dia ada weight. Okey, 100 Newton weight dia. Aku dah letak dekat sini lah, dekat note ni kan. Okey, 100 Newton of weight. Okey, dia dah bagi tahu kita yang ini. And then dia bagi tahu juga kita kat sini ada satu lagi beban weight 500 Newton. Okey, so dekat sini apa yang kita kena buat, kita kena draw body diagram dekat objek yang rotate. So by looking at this, kita tahulah objek yang rotate dekat sini yang adalah dia punya rod PS hitam inilah. So bila kita nak buat body diagram kat sini, so semalam aku dah explain kat korang, body diagram dia biasanya macam benda yang panjang, macam rod lah dia punya body diagram. So question A, kita nak lukis body diagram, and then question B, kita nak calculate the tension in string. Okay, so kita tengok macam mana aku buat kan. So question A, apa yang kita buat, kita lukis body diagram. Okay, tak habis. Okay, so ini dia punya body diagram, macam inilah kita lukis 500 Newton. Okay, ini adalah dia punya weight. Okay, force acting on the rod. Okay, kita ada 500 Newton ni, faham? Ni adalah dia punya weight. Weight ni dekat tengah-tengah Okay, dia dekat tengah-tengah rod ni. Okay, and then kita ada tension. Ni clear. Ini 3 benda yang memang ada dalam soalan tu. Okay, memang ada dalam soalan. 3 ni memang ada. Tension, weight, dan juga dia punya weight yang dekat sini, weight of the rod and weight of this load. Okay, tapi satu lagi force yang semalam ada pelajar tanya kan, dia adalah reaction forces. So reaction forces adalah force yang berlaku dekat tempat yang bersentuh. Okay, so dekat sini kalau kita tengok dekat point P ni, dia sentuh dinding. Okay, dia touching the wall. Alright, so when it's touching the wall means dia akan ada normal forces. Tapi dalam chapter ni kita tak panggil normal force. Kenapa? Sebab normal force dia punya direction dia is always perpendicular to the surface. Malangnya reaction forces ni dalam chapter ni kan is really not perpendicular to the surface. So kalau katakan dia perpendicular, maksud direction dia adalah into the road. Okay, so it's not working like that dalam chapter ni. Okay, so dia punya direction dia is either, okay, dia boleh jadi, okay, is either ke atas ini, okay, ataupun ke bawah. Dia boleh jadi dua direction ini sebab dia mesti ada sudut. Okay, korang boleh lukis sama ada dia ke atas ataupun ke bawah, tak kisah. Tapi kita sebenarnya tak tahu direction dia ke mana until kita kira nanti soalan C ni, baru kita tahu dia punya direction ke mana sebenarnya. Tapi di is either, bila korang boleh lukis body diagram, korang boleh lukis sama ada dia ke atas ataupun ke bawah. Faham tu? So itu korang punya assumption. Mula-mula bila kita lukis body diagram, kita tak tahu tau dia sama ada ke atas atau ke bawah. Tapi dia tak mungkin ke sana. Okay, itu tak mungkin. Ni ke arah ini tak mungkin. Okay, sebab apa? Sebab apa dia tak mungkin? Sebabnya dia dah lepas daripada wall. So dia mesti on this region sahaja. Okay, dia acting on this region sahaja, is either up or down. Okay,
Kau harap semua faham itu. So macam mana kita boleh dapat reaction forces? Dia mesti ada sebab dekat point P ni dia touching. So dekat mana-mana kalau katakan dia bersentuh dengan apa-apa, dia akan ada satu force nama dia reaction force. Okay. Alright. So kita pergi. So macam ini sebab kenapa aku dapat body diagram macam ni. Ada 4 forces acting on the body. Okay. So question B. So in order to solve this equation kan, kita nak gunakan konsep ni, Newton second law. In equilibrium, summation of torque is equals to 0 masa dia in equilibrium. So sebabkan benda ni tak bergerak, dia tak rotate. So kalau dia rotate, dia dah tak hanging lah kan. So sebab dia tak rotate, so dia in equilibrium, maka kita gunakan Newton second law, summation of torque is equals to 0. Tapi sebelum kita nak gunakan equation ini, kita kena lukis body diagram. Okay, aku tak nak gunakan body diagram ke atas ni sebab ke atas ni adalah untuk soalan A. So aku lukis balik. Okay, aku lukis balik body diagram dekat bawah sebab aku nak jawab soalan B. So ini juga benda perkara yang korang kena lakukan masa kalau katakan soalan tersebut, soalan macam ini ada dekat dalam assignment. Okay, kalau soalan body diagram tu berbeza dengan dia adalah question lain kan, so maksudnya korang kena lukis another body diagram untuk soalan seterusnya sebab korang nak gunakan body diagram ni untuk soalan yang satu lagi. Ok, so dekat sini kan kita ada 3 forces acting on this body kan, yang menyebabkan rotational motion. Kenapa? Kalau korang tengok kat sini, aku biarkan tak ada dia, aku tak letak dia punya nilai R. Okay, sebab apa? Sebab R tu dia acting on the pivot. So bila on the pivot, dia tak ada torque sebab dia punya displacement dia 0. Alright, dia punya displacement adalah 0 sebab dia acting on the pivot. So only these 3 forces yang provide torque on the road. Okay, yang ada provide torque sebab torque dia punya formula adalah torque is equals to force darab dengan distance R. So kalau katakan distance dia 0, maka nilai torque is also 0. That's why nilai R dekat sini aku abaikan. Okay, nilai reaction forces kat sini aku abaikan sebab dia punya distance dia 0. So buat summation of torque. Okay, summation of torque is equals to 0. Dekat sini kalau korang tengok, aku dah tak buat jadual lagi dah. Sebab aku assume bahawa kan, aku buat assumption by this time dalam chapter 8 ni korang dah mahir sepatutnya. Tapi kalau katakan korang tak mahir, tak apa, buatlah jadual. Buat dia punya fx, fy and then dia punya summation of torque. Okay, dia punya nilai torque tu sama ada clockwise ataupun counter clockwise. So kalau korang tengok dekat sini, aku selalu pegang bahawa kalau dia clockwise positif, anti-clockwise negatif. So summation of torque aku buat yang clockwise. Macam contoh macam ini adalah clockwise. Okay, 100 Newton, nilai dia positif. Okay, 100 times dengan 0.4 F times R. Okay, R tu adalah distance between force and the pivot. Okay, ini adalah 40. Oh sorry, ini bukan 40 meter, 40 cm. Astaghfirullahalazim. Tapi ini tak ada markah sebenarnya kat sini. Okay, kat sini tak ada markah. Kan cuma aku nak letak lah, nak tunjukkan korang ni 40 cm centimeter. Okay, so 0.4. Lepas tu kita ada satu lagi force acting on this. So ini also counter clockwise. Okay, clockwise. Ini also is another clockwise punya torque. Alright, so also positive. Semalam aku dah explain kenapa dia clockwise, kenapa dia anti clockwise. Okay, yang ini tension dia punya direction dia adalah anti clockwise. Okay, so nampak aku gunakan tension sin 34.
Aku harap korang masih ingat lagi kenapa dia sin 34. Dia acting on the y component. Okay, acting on the y component. Okay, darabkan dengan dia punya nilai R. R dia adalah 0.5. 40 cm plus 10 cm. So, kau dapat equation ini, selesaikan sahaja, dapat jawapan. Alright, untuk nilai T. So, for those yang dapat jawapan, aku ucapkan tahniah lah untuk yang ini, summation of top. Okay, so for those yang tak dapat jawapan, boleh cuba sekarang. Kan, So, ada apa-apa soalan nak tanya tentang soalan ini sebelum aku moving on to the next question, question C? Yes, yes. Ada orang nak masuk. Oh, okay. Ingat soalan tadi. Right, okay dah? Okay. Saya nak tanya. Boleh? Yang nilai Newton tu tak payah tukar pergi kilogram ke? Newton tak perlu tukar kepada kilogram. Newton is already SI unit untuk force. Okay, so kilogram adalah SI unit untuk mass. Okay, boleh? Boleh. Alright, lagi? Sir, Yes? yang jarak dekat body diagram tu ada markah ke? Tak ada. Ini basically dalam soalan B yang ini, kan, body diagram tak ada markah. Okay, yang ini ada markah sebab dia ada soalan. Kan, soalan adalah sketch free body diagram. So, markah dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 arrow, 4 markah. Tapi untuk soalan ni tak ada markah. Tapi disebabkan oleh kita nak gunakan body diagram ni untuk kita punya equation, kan, so aku lukislah dekat sini. Kan, aku lukis. Ini sebagai dia punya step by step. So nanti bila dalam assignment ni, dalam exam tak ada markah ni. Dalam assignment dalam exam tak ada markah untuk body diagram yang kat sini. Tapi dalam exam tak ada markah, tapi kalau dalam assignment, kan, korang akan ada markah untuk step by step. Dan nanti aku akan tunjuk step by step. So kalau kata soalan tu berbeza, kan, dia bahagikan A, B, C, kan, so maksudnya korang kena lukis satu untuk soalan yang B ni, sebab markah soalan A dengan soalan B markah dia lain-lain. Faham Kalau sini ada 4 markah, dekat sini ada 7 markah katakan. So bila kat sini ada 7 markah, kan, masalahnya dalam exam tak ada step by step, tak ada markah step by step. Tapi kalau dekat assignment dia ada markah step by step. Tak, kena ikut turutan tu. Tu dia ada markah ikut turutan. Aku tunjukkan macam mana dia pemarkahan dia nanti. So nanti korang akan hilang markah lah kalau kata kau tak buat yang ini kalau soalan dia berbeza. Tapi yang jarak ni basically bukan dalam body diagram lah. Kita just macam untuk reference kita sahaja sebab kita nak gunakan jarak nanti bila kita buat equation kan. Okay, faham Okay. Faham, sir. Okey, mungkin ramai yang pening. Kan, apalah cikgu aku cakap step by step. Aku tunjukkan sikit. Kan sikit dulu sebab nanti kita akan bincang benda ni. Kan, berbeza dengan soal jawab apa tu. Kalau katakan exam, kan, kalau exam dia punya skema jawapan, kan, skema jawapan dia macam ini. Aku pernah tunjuk korang skema jawapan exam tak? Tak pernah aku tunjuk sikit lah. Sorry. Okey, contohlah macam ni kan. Lambat no. Sorry, file besar. Dia lambat sikit. Sir, Yes. boleh tak tolong terangkan balik macam mana nak tahu dia punya rotation tu, sebab saya macam tak tahu macam mana boleh dapat rotation dia Clockwise atau okey, baik. Nanti saya patah balik yang tu So semalam saya explain. Okey. So kalau macam dalam exam kan markah dia begini tau.
Okay, ni chapter 1 tak berapa betul. Kan kita pergi pada chapter 2. Okay, so kalau macam dalam exam, okay, contoh markahan macam ni kan. Okay, so yang ini satu markah gantian jawapan unit, yang ini satu markah jawapan dan unit, katakan gantian jawapan dan unit. Ada dua baris, dua markah. Okay, kalau katakan tiba-tiba korang gunakan cara lain, kan dapat jawapan, still dapat dua markah kan. Dia tak ada markah step by step. Alright, maksudnya tak ada markah step by step, tapi dalam kita punya assignment dia ada satu benda, mana rubrik. Okay, rubrik kan, tengok in order untuk korang dapat markah 5 full mark kan, maksudnya ni dia kena ada step by step solution. Alright, untuk korang dapat markah yang betul. So kalau katakan markah dekat exam, markah dia satu-satu. Okay, setiap satu benda ni markah dia satu kan. Ini satu markah, yang ini satu markah. Tapi dalam assignment, setiap satu tu markah dia 5. Alright, setiap satu step tu markah dia 5. So bila markah dia 5 setiap satu step kan, so korang boleh hilang markah dekat step je. Sebab itulah kalau katakan dalam assignment kena jaga sikit dia punya step by step. So kalau macam soalan number 3 ni kan, 5 step tu mesti kena ada. Start daripada body diagram, gunakan konsep, masukkan, okay, dapat jawapan, mesti kena ada. Sebab dia ada markah step by step macam ni. Nanti kita akan tengok. Ni untuk korang punya assignment assignment evaluation form. Ni korang punya markah. Okay, so harap korang nampak dia setiap ni benda 5 markah. Saya tengok korang punya cover page. Okay, markah dia cover page. Okay, so tengok dekat sini, nampak untuk question 1, okay, berapa markah ni? Dia tak tulis macam tu lah. Okay, ada beza sikit. Strategi, strategi 5, coherent ni ada 5 macam tu lah kan, dekat problem solving ni kan. Untuk setiap ada markah dekat sini, strategi dengan yang kat sini. So setiap benda ni nanti akan ada markah for each of this. So yang itulah yang selalu nanti pelajar hilang kan, kalau tak buat step by step. So kena buat lah kan, walaupun macam tak ada markah. Kalau sebenarnya masa exam tak ada markah, tapi kali ni kena ada markah. Okay, aku patah balik kawan kita tanya tadi, macam mana nak tahu dia clockwise ataupun counter clockwise. So semalam aku ada explain dekat sini. Okay, ini soalan semalam kan, yang aku bagi tu. Korang tengok solution, tengok arrow yang ini. Okay, this arrow. Alright, ini represent dia punya direction of top. Okay, so macam mana kita nak tahu direction of top? So first kita refer dekat dia punya pivot point. Ni pivot. Okay, so kalau katakan force dia push down macam ni, weight of R ni dia pushing down, maka kan, kalau katakan engkau ada, maksudnya weight of top ni, maksudnya weight of R ni dia pushing down, maka menyebabkan rod ini akan bergerak ke sini. Faham tu? Faham guys? Faham saya. Alright, so dia bergerak ke bawah kan. So kalau kau teruskan benda ni, dia akan jadi clockwise direction. Okay, so sama macam ni lah kan. Ini dia tarik, ini dia punya pivot kan. So dia tarik rod ini direction macam ini. So kalau kau teruskan, ini adalah clockwise. Okay, untuk tali ni pula kan, dia tarik rod ini ke atas. So bila dia teruskan, dia akan membentuk counter clockwise direction. Okay, boleh? Ini dia ikut R dengan itu lah. Dia ikut force, bukan ikut R, ikut force. R tu along the road. Okay, R along the road kan, macam R distance ni kan, ni along the road.
kan dia ikut dia punya force. So kat sini pivot kan, so kat sini pivot, so kalau katakan dia punya force tu ke bawah katakan, sebab dia punya pivot dia ke kiri kan, so kalau katakan force dia ke bawah, maka rod tu akan berpusing ke bawah lah macam ni, betul tak? Dia tarik ke bawah, so bila dia tarik maksudnya dia akan clockwise direction. Okay, sebab dia adalah rotational motion, dia bulat macam tu. Okay, kalau katakan dia tarik ke atas, so dia akan bergerak clockwise. Okay, boleh faham tu? Okay, clockwise. Ni daripada sini kan, dari sini pusing, ini adalah clockwise. Okay, kalau macam ni pusing, ini adalah terbalik. Sini pusing, ini clockwise. Okay, kalau ke bawah pula ini counter clockwise. Apa aku ngarut ni? Terbalik ya, aku selalu terbalik. Sini counter clockwise, sini clockwise. Kalau lukis, sebab aku macam tengok kat mirror ni kan. Dia punya kamera ni macam mirror kan, ni clockwise, macam ni counter clockwise. Boleh? Boleh lah. Boleh, sir. Okey, kalau katakan korang rasa pening sangat macam mana nak tahu dia clockwise ataupun counter clockwise, ada satu lagi cara. Okay, ada satu lagi cara. Basically kita tak perlu tahu sangat pun pasal clockwise dengan counter clockwise ini. Kan? Korang boleh assume bahawa kalau the same direction, dia adalah sign yang sama. As example, kan macam macam WR and WL. Weight R and weight L ni katakan. So, dia same direction. Bila same direction, kau letaklah same sign, negative, negative. Opposite direction, positive. Pun boleh. No problem, tak ada masalah. Nampak? Kan? Macam ni. Sebab dia just nak letak mana satu positif, mana satu negatif je. Okay? Kalau macam aku suka kalau macam clockwise, positif. Okay? Kalau counter clockwise, negatif. Itu aku punya preference lah. Okay, dia just is either positive or negative sahaja direction, untuk direction. So, korang pegang satu. Okay, pegang satu. Macam tu. Okay, ini macam mana dia punya ni. So, kalau korang tengok, R ni tak ada pun clockwise dengan counter clockwise. Kenapa? Sebab dia on the pivot. So, bila dia on the pivot, maka dia tak ada torque. Sebab torque sama dengan force times distance. Sebab distance dia 0, maka dia torque dia sama dengan kosong. That's why R dia tak ada direction clockwise and counter clockwise. Baik, ini contoh semalam. Okay, kenapa pelajar dia macam tak boleh buat soalan yang seterusnya tu? Sebab dia tanya pasal reaction forces. Reaction forces ni dia punya soalan dekat sini. Okay, kalau tengok soalan ni pun dia ada suruh kira tension, tapi kan dia punya body diagram berbeza sedikit. Sebab tu aku letak body diagram yang ini. Soalan ini juga aku letak kan. So yang ini pun sama juga. Nampak dia ada reaction forces dekat sini F. So soalan nak cari ni lah, nilai F ini berapa. So boleh refer kat sini macam mana dia cari reaction forces. So nak cari reaction forces kena gunakan yang kita belajar dalam chapter 4 tu, summation of fx is equal to 0, summation of fy is equals to 0. Okay, tak boleh guna torque. Summation of torque is equal to 0 tak boleh digunakan. Kenapa? Sebab reaction forces ni dia dekat pivot, so dia tak ada torque. Okay, dia tak ada torque, so tak boleh gunakan summation of torque. Okay, sebab dia dekat pivot, so kita gunakan yang ini, fx 0, fy 0. So kita pergi dekat macam mana aku buat. So samalah kan, dekat sini aku refer FBD on A. On A lah. Sebab apa? Sebab FBD dia sama. Okay, FBD yang sama, FBD yang inilah. Aku refer dekat sini by referring to this FBD. Kan aku buat dia punya equation. So fx 0 kan, kita ada dua force
on x axis. So kalau korang tengok kat sini, yang ini kita ada angle theta, ini pun kita ada angle theta. Maka kita boleh consider yang ini ada x component and y component, ini pun ada x component dan y component. So dia ada x component, masukkanlah equation. Okay, so kalau katakan korang tak mahir lagi buat yang ni, buat table. Okay, buat table fx, okay, lepas tu fy, cuma x component, y component, lepas tu tambah sini sikit top. Okay, tambah satu lagi. So refer balik chapter 4 macam mana buat table tu. Kalau korang dah mahir, boleh move on terus macam inilah, tak payah buat table kan. Terus buat equation, substitute, dapat jawapan. Okay, ini adalah untuk t cos 34. Aku bukan dapat jawapan lah, ini dapat equation number 1. Dan summation of fy is equals to 0. So fy sama juga. Sini senang, atas bawah gunakan yang ini, ada 4 force kan, ada 4 forces yang atas bawah ni. So dekat sini aku gunakan clockwise. Biasa aku akan gunakan clockwise sebagai positif. Clockwise pula, ke atas positif, ke bawah negatif. So tengok dekat sini. Okay, r sin theta plus dengan t sin 34 minus 100 minus 500 is equal to 0. Substitute, dapat second equation. Okay, so tolong tengok mark aku dapat dekat sini, jawapan dia negatif kan, dah substitute dapat negatif. Okay, so kalau negatif maksudnya force aku adalah dekat sinilah, below positive x axis. Kat sini aku lukiskan sikit dia punya direction, below positive x axis, sebab dapat y dia negatif. Faham tu guys? Faham, sir. Okay, so dapat nilai y fy negatif. So maksud dia below, maknanya aku punya body diagram ke atas ni salah lah kan. Nampak, sepatutnya dia dekat bawah r dia kan, betul tak? Betul. Betul kan? Tapi masa aku lukis body diagram ke atas, aku tak tahu pun yang dia punya r dekat bawah. So adakah aku tak dapat markah dekat body diagram? Dapat. Still dapat markah, full mark lagi. Sebab memang R ni kita tak tahu direction dia sampailah kita kira kan. Kita kira kat sini, baru tahu dia negatif rupanya kan. Tak perlulah kau tiba-tiba pergi betulkan body diagram kau, tak apa, jangan risau kan. Body diagram kau tak salah. Okay, body diagram ni tak salah. Teruskan. So dia dapat negatif. So substitute. Okay, bahagikan. Okay, kita nak dapatkan dia punya nilai theta ni kan. Nilai theta kita bahagi yang ni biasalah, r sin theta sin over cos, dapat nilai theta. So kita punya direction dia yang ini, 77.97 below positive x axis. So direction boleh tengok kat sini lah, aku lukis. Kenapa kita cakap below positive x axis? Sebab kita ada positive x but negative y. And then kita substitute yang nilai equation dia punya direction ni dalam number 2 ataupun number 1, tak kisah mana-mana kau nak substitute. Aku masukkan dalam number 2. So dapat jawapan nilai R. So dekat sini kalau korang tengok, aku tak letak pun nilai negatif. Kenapa? Sebab aku nak magnitude dia sahaja. So kita punya nilai R adalah 284.24 Newton. Lepas tu dia punya direction 77.97 below positive x axis. Alright. Okay, so aku nak korang pay attention dengan cara yang ini, sebab dalam exam, dalam korang punya assignment ada soalan tentang reaction forces. Okay, ni. So nak cari reaction, kena guna fx0, fy0. Kenapa? Tadi aku ada bagi tahu kenapa kita kena guna yang ini. Tak boleh guna summation of top. Sebab dia dekat private, ada pivot. Okay, betul. Sebab dia dekat pivot. So kalau dekat pivot, kenapa? Dia tak ada top. Dia tak ada top sebab
distance dia 0. Okay, distance dia 0 sebab dia punya R tu dekat pivot. Okay, faham guys? Boleh That's why kita guna yang inilah. Ni kita balik pada chapter 4 hari tu. Ya, ni chapter 4. That's why masa semalam aku cakap dia macam ada banyak kita gunakan pengetahuan sebelum ini. Alright. Okay, baik. So, before aku moving on, aku buka untuk soalan. Question number 3. Aku rasa ramai orang yang cuba buat soalan number 3 ni. So, soalan. Saya nak tanya. Yes. Untuk soalan C tu, tadi saya kata nak step by step kan. Untuk C tu perlu tak lukis lagi body diagram? Okay. So, sepatutnya dia kena ada body diagram because we are using the body diagram untuk dapat equation. But then dekat sini kalau korang tengok aku skip benda tu by stating this, by referring to the FBD on A. So dengan benda ni so kita tahulah okay FBD tu kita boleh refer dekat sini. Okay, kenapa dalam soalan B ni aku tak cakap referring to the FBD on A? Sebab FBD dia berbeza sedikit sebab dia tak ada R. Okay, nampak? Dan juga untuk FBD kalau kita nak buat talk ni dia kena ada distance lah, walaupun tak ada markah untuk itu, tapi untuk kita nak tengok kan. So dia ada distance. So kalau korang tengok soalan tentang FBD yang melibatkan talk, dia tak ada nilai normal force sebenarnya lah, sebab normal force considered sebagai 0. Boleh faham? Okey, tapi kalau katakan korang nak selamat lah kan, kalau katakan macam aku takut hilang markah kan? Just take your time, sebab korang tak ada limitation of time pun, lukis je lah FBD tu. Okey, tak ada masalah. Kalau soalan FBD tu berada dekat soalan yang lain, macam tu. Tapi kalau katakan dia tak ada soalan FBD, maksudnya dia tak ada soalan sketch FBD katakan, so tak ada masalah. Alright, sama ada kau lukis ataupun tak lukis. Untuk soalan C ni lah, sebab korang boleh gunakan FBD yang sama untuk soalan B dan C. Okay, tapi tanya pada aku selamat lah, nak selamat lah, sebab kita nak tak tahu siapa yang tanda markah, yang tanda paper assignment korang kan, tak tahu. Okay, nanti aku akan cerita pasal assignment ni kan. So to be safe, lukis je lah FBD. To be safe, lukis je lah FBD yang baru. So supaya takut nanti kan ada hilang markah satu pun sangat-sangat berharga. Faham? Boleh? Boleh, sir. Okay, baik. So kita pergi soalan seterusnya. Question number 4. So question number 4, they're talking about conservation of angular momentum. Okay, cerita pasal yang ini. So question A ni aku korang google lah, atau apa-apa yang korang boleh cari dekat, sama ada dekat lecture note kan, korang boleh google kan, boleh cari kenapa rotate faster by keeping her arm close to the whole body. So tengok macam ballet dancer kan, bila dia open dia punya dia buka tangan, so dia move slower kan. Bila dia peluk tubuh, dia bergerak lebih laju, dia rotate lebih laju kan. Kenapa? Why? Okay, padahal tak adalah dia laju kan pun dia punya pergerakan kan. So kenapa? So itu ada kena mengena dengan kita punya conservation of angular momentum. So dekat sini aku ada bagi soalan semalam, kat sini example. Alright, tentang conservation of angular momentum over here. Okay, so samalah, ni ice skater, yang itu adalah ballet dancer. So menggunakan soalan yang sama, dia ada explanation. Nampak dah explain. Boleh tengok macam mana dia explain. Pengiraan pun ada.
gunakan saja. Tengok pengiraan dia jauh lebih simple daripada question number 3. That's why yang tadi mula-mula tadi aku cakap tadi kan, ramai orang dia start dekat question number 3 and then dia stop. Padahal soalan selepas tu lebih mudah, jauh lebih mudah. Kan, question number 3 dia memang panjang, rotational dynamic dia memang panjang. Okay, tapi untuk conservation of angular momentum ni dia lebih mudah sebab dia punya equation sangat-sangat simple lah. Kan, momentum before is equal to momentum after, substitute sahaja. So before dia initial, dia stretch hand. Okay, final dia peluk tubuh. Okay, so just substitute dan dapat jawapan. So sama jugalah macam soalan kita ini. Okay, soalan kita ni pun sama juga. Yang ini kan, by using the concept of conservation of angular momentum. So ini kita punya konsep. Kan, konsep ni tolong tulis, ada markah, and then dapat jawapan. Okay, okay. Surprisingly kan, korang tolong jangan tinggal benda ni Ini selalu pelajar tinggalkan. Ini adalah information yang diberi kepada kita. Okay, untuk soalan number 3, question number 3, aku tak letak information yang diberi. Kenapa? Sebab dah ditunjukkan dalam body diagram. So ini macam lebih kurang macam given lah. Okay, kalau korang tengok soalan yang ini kan, question number 2 pun tulis given ni. Nampak, ini adalah nilai yang diberi kepada kita. Okay, ini selalu pelajar tinggalkan. Kenapa? Sebab dia rasa macam tak penting. Malangnya dalam assignment ini ada markah. Aku ulang balik, dalam assignment kita tulis balik information yang diberi dalam soalan ini ada markah. So tolong hati-hati. Kan, take your time, keluarkan information. Dalam assignment yang ini ada markah. Bukan setakat solution je. Kan, information ini pun ada markah juga. So tolong tulis. Ini dikira sebagai step by step. Boleh guys? Boleh sir. Boleh sir. So tolong. Boleh sir. Boleh sir. Alright, so aku ni memang kalau boleh memang nak bantu dah korang semua dapat full mark. Ni macam ini substitute. Senang je. Question number 4. Okay, aku rasa tak ada soalan lah sepatutnya soalan ni. So tapi tak apa, aku buka kepada soalan. Ada nak tanya ke? Tentang question number 4, conservation of angular momentum. Tak ada? Semua clear? Senang kan? Mudah kan? Ya? Tak ada Okay, so kalau tak ada, aku moving on to the next question lah. Question 5. So question 5 kita ada two situation. Alright, two situation that have different pivot. Okay, different pivot. So two masses 5 kg and 7 kg is located, and in diagram A dia punya pivot dia adalah halfway between the weight. Okay, ni sini ni adalah dia punya pivot. So ni adalah halfway. So ni pivot dia dekat tengah-tengah. Okay, dan untuk question B kan, untuk yang dalam diagram B ni, dia rotated axis dia 0.5 meter to the left. Okay, so dekat sinilah ini dia punya pivot untuk question B, dan ini adalah dia punya axis. So nampak perbezaan untuk question diagram A and diagram B? Boleh? Boleh guys? Boleh sir. Okey, baik. So apa soalan dia? Soalan dia suruh cari calculate the moment of inertia, bukan momentum of inertia. Waduh, Allah, typo. Moment of inertia. Okay, calculate the moment of inertia of the system.
Okay, so kita kena kira lah A dengan B ni apa dia punya moment of inertia. Okay, so aku dah tunjuk dalam example ini macam mana nak kira moment of inertia. Moment of inertia adalah summation of mr squared. Ini kalau katakan dia adalah free body. Free body maksudnya dia adalah body yang berbeza macam ni. Okay, dia adalah body yang berbeza. So kau tambahkan sahaja. Hasil tambah mr squared. Okay, kalau ingat yesterday aku ada tunjukkan kat kau kat summary topik ni, untuk moment of inertia kita ada beberapa equation. Okay, kita ada beberapa equation macam-macam lah sebab kita ada banyak bentuk kan. Tapi untuk free body maksudnya particle kan, benda yang bergerak, dia punya equation adalah summation of mr squared. So kita pergi sini. Oh sorry, example yang ini sorry. Yang ini kenapa dia lari? Okay, so dekat sini kan nampak kita tambahkan sahaja. Okay, mr squared plus mr squared. So nampak kat sini 5 kg, 5 kg, 7 kg, dia punya distance dia 4 meter. So apa kita buat? Ni dia punya axis of rotation, so jarak dia adalah 2 meter. Kan 2 meter and 2 meter to the pivot, kita tambahkan sahaja. I sama dengan mr summation of mr squared. So m1 r1 squared plus m2 r2 squared. So dapat jawapan moment of inertia 48 kg meter squared. So basically kan, untuk soalan yang ni diagram A tadi ada dalam contoh sebiji. Betul tak? Sama kan? Sama sebiji, tak ubah pun kan, dalam contoh salin balik je. Cuma yang B ni je aku nak bagi korang be kreatif sikit kan, pivot dekat hujung ni. So menggunakan cara yang sama, summation of mr squared kan. So sekarang ni mass 5 kg, jarak dia adalah 0.5. okey, sebab jarak dia tu pivot adalah 0.5 meter. Manakala yang 7 kg dia punya distance adalah 4.5 meter squared lah. Substitute dapat 143 kg meter squared. Okey, itu macam mana kita nak kira moment of inertia bagi free particle ataupun free body. Okey, ni solution teruslah. Okey, kita kenapa kita tak tulis given dekat sini kan? Kita tak tulis given, atau kita boleh je tulis given m1 is equals to 5 kg. Okey, kita itu lebih baik lah kan. Tapi dekat sini aku tulis kan, we can solve the problem by using the diagram given as our reference. Okay, aku tulis macam itu kan, so by referring to the diagram lah. Tapi kalau katakan korang nak tulis given atau korang nak lukis balik diagram pun lebih baik. Okay, pun lebih baik. Boleh faham? Boleh sir. Susah ke soalan ni? Senang je kan? Kan. Yang susah tadi soalan nombor 3 tadi tu je. Kan, that's why aku cakap kan, kalau katakan start kan, jangan stop, move on. Kehidupan pun macam tu juga. Kalau korang start dekat satu point, move on. Oh, aku terlupa nak cakap dengan korang satu perkara masa bila cerita pasal given ini kan, pastikan kalau korang tengok dalam nilai diberi, bukan dalam SI unit. Sebagai contoh question number 4 ni, dia bagi dia punya omega dalam RPS, revolution per second. Always convert into SI unit. Always kan, convert kepada SI unit. So saya nampak ni given kan, aku convert kepada SI unit. Okay, aku tulis benda ni sebelum aku jawab soalan. Walaupun tiba-tiba tengok soalan A, dia kata convert kepada SI unit, tapi ni aku dah buat dulu. Tapi bila soalan suruh convert kepada SI unit, terpaksalah buat step by step. Padahal tak perlu pun sebenarnya buat step by step untuk convert SI unit ni. Semua orang tahu macam mana nak convert kan.
Tapi bila dia kata ada soalan convert SI unit, terpaksa lah buat step by step macam mana nak convert kepada SI unit. Okay. Always given dia bagi bukan dalam SI unit, convert kepada SI unit. Faham? Okay, Alhamdulillah. Alright, so aku memang nak korang dapat markah baik untuk tugasan ni. Okay. Okay, kita pergi yang soalan terakhir, question number 6. So question number 6 kita ada 2 questions. Alright, question A and question B. Kan yang ni question A ni dia cari tension of the cord. Okay, aku cuba cari soalan yang macam berkaitan tentang benda ni, cuma aku tak jumpa soalan tu dalam chapter 8 sebab basically ni soalan bukan chapter 8. Ni soalan adalah soalan chapter 6 sebenarnya. Cerita pasal centripetal force. Okay. So macam mana kita nak selesaikan? Kita gunakanlah, kita keluarkan. Okay, given M dia bagi mass 0.5 kg, R 0.75 meter, dia bagi dia punya velocity 2 pi meter per second. Everything is in SI unit already. So bila kita lukis dia punya body diagram, kita tahu tension of the cord is equal to centripetal force acting on the body. Okay, so kat sini aku tertinggal ni, sepatutnya aku lukis body diagram. Okay, body diagram macam ni. Okay, ni body diagram dia senang je. Ni kena lukisnya body diagram. Okay, so dia punya ini adalah nilai tension. Okay, so ni body diagram tension. So centripetal force also to the center, ni AC. Okay, ni macam ni. Kalau ingat masa chapter 6, body diagram macam inilah. Kan, ni ada tension. Okay, tension, lepas tu dia ada acceleration. Sama lah macam kita belajar chapter 4 pun aku ajar macam ni juga. Kan, ada body diagram, lepas tu dia ada acceleration sebab dia bergerak. Okay, so konsep, Allahu Akbar, konsep pun tertinggal. Okay, ni konsep tertinggal sebab aku tulis tension of the cord sama dengan centripetal force acting on the body. Aku tertinggal konsep. So konsep summation of force is equals to FC. Okay, ni konsep summation of Fx is equals to FC. Ni konsep dia. Ada markah tertinggal ni tadi. So maksudnya kat sini pun aku pun kena tolak markah. So konsep kena letak. So barulah kita punya summation of F kita ada satu sahaja, tension sahaja. So tension sama dengan FC. So substitute, terus dapat jawapan. Okay, yang ini. And then akhir sekali question B, dia suruh cari okay, determine the new angular velocity of the platform by the ball's walk. Okay, so ini adalah soalan yang sama macam question number 5 sebenarnya. Question number 4 lebih kurang sama macam question number 4, tapi dia gunakan situasi yang berbeza. Dia masih lagi menggunakan conservation of angular momentum. So bila korang baca soalan ini, kan, apa yang berlaku adalah, kan, mula-mula 50 kg boy ni dia dekat hujung platform. So dekat hujung platform, jarak dia daripada pivot adalah 4 meter. Okay, so lepas tu apa berlaku? This boy walks towards the center of the platform. So 1 meter towards the platform. So kita tahulah sekarang dia mula-mula dekat hujung, sekarang dia bergerak ke center sejauh 1 meter. So sekarang dia akan ada new distance lah. New distance dia berapa, guys? 3 meter. Pandai lah, betul tak? Dia bergerak 1 meter lah. So 3 meter. Itu je kena fikir. Itu sahaja yang kena fikir. Alright, simple je. Daripada 4 meter, dia gerak 1 meter jadi 3 meter. So daripada situ, kan, information yang itu kita masukkan. Okay, conservation of angular momentum.
summation of momentum before is equal to summation of momentum after. So equation momentum adalah I omega summation. Remember summation. So dekat sini kita ada dua objek, which is kita ada person and kita ada beam. Alright, kita ada person dan kita ada beam. Ada dua benda. So dekat sini dia akan tambahkan lah I omega. So aku dah already factorize. Okay, aku factorize. Jadi I person, moment of inertia bagi person, moment of inertia bagi, bukan person, apa nama dia, platform. Okay, moment of inertia bagi platform plus moment of inertia bagi buoy. Okay, darab dengan omega ni aku dah factor kan. Yang ni moment of inertia bagi platform plus moment of inertia bagi buoy final. Okay, yang mana moment of inertia tu sama dengan mr squared. So substitute lah nilai dia kan. Ini 1000, ni beam dia punya platform takkan berubah. Platform moment of inertia dia constant sebab dia platform yang sama. So nampak platform initial, platform final sama nilai dia. Yang berubah adalah buoy tadi tu. Yang ini 50 times dengan jarak dia 4 meter kuasa 2 untuk yang initial. Tapi bila final 50 darab dengan 3 meter kuasa 2. Wah, sini aku tertinggal satu lagi bracket. Okay, darab dengan omega final. Yang ni kita nak kira lah dia punya new angular acceleration. So dapat jawapan. Okay, clear? Soalan dia lebih kurang sama macam question number 4. Tapi question number 4 dia ada satu orang je, a ballet dancer. Kan dia ada satu orang. So dia punya moment of inertia dia satu. Dalam kes yang ini dia ada dua benda, platform dan juga buoy. Okay, a platform and a buoy. So dia ada dua moment of inertia. Okay, boleh guys? Sir, Yes. nak tengok nombor 5 kejap boleh tak? Boleh. Saya boleh atas. Boleh, no problem. Ya, kenapa dengan nombor 5 ni? Yang kata pivot tu kan, dia dekat box at point kosong ke dia dekat yang 5 kilo tu sebenarnya? Okay, so kita tengok soalan lah. Kita tengok soalan ni untuk question number 5 ni kan. Okay, so untuk particle A ni, dia punya pivot dia dekat tengah-tengah. Ni clear soalan A diagram kan, ni kat tengah-tengah. Tapi yang B ni, dia kata rotated about axis 0.5 meter to the left of 5 kg mass. So dia punya pivot dia dekat sini, dekat tepi ni, 0.5 meter from 5 kg mass. Bukan dekat 5 kg tau, dia tepi lagi daripada 5 kg. Jelas tak dengan penerangan tu? Siapa yang bertanya tadi? Dayang ni? Okey, boleh. Okey, so kita tengok jalan kerja dia pula. Tu yang nampak ni, dia punya jalan kerja kan. Kat sini yang B ni kan, mass darab dengan dia punya distance 0.5. Okay, and then yang satu lagi 7 times dengan 4.5. Bukan 4.0 tau, tapi 4.5. Dia tambah lagi 0. Macam mana dapat mana? Macam mana dapat 4.5? Betul. Kalau dari 5 kilo faham kalau 0.5. Kalau dari 7 tu sebab kita macam 4.5 dia dekat tengah-tengah. Kalau ikut sebenarnya dia 4.5 meter. Betul lah. Daripada 7 dekat 5 kg ni 4 meter. Daripada 5 kg pergi ke pivot 0.5. So jadi 4.5. Betul tak? Ke salah saya cakap ni?
Okey, saya ingat yang 4.0 tu dia ada bahagi dua lagi. Yang bahagi dua ni kat atas ni sebab dia berkata pivot dia dekat tengah-tengah. Kan ni pivot kat tengah-tengah, that's why dia bahagi dua. Kan ni pivot. Ni so equation mr squared kan, r itu adalah distance between mass and the pivot. Ini adalah nilai r. So dalam kes ini dia punya nilai r adalah ni. Ni nilai r dia. Okey. Boleh faham? Okey. Sama. Okay, ada soalan lagi? Tak kisah soalan question mana-mana pun. Ada lagi? Tak ada, saya tak akan ulang lagi benda ni tau. Ini adalah korang punya peluang terakhir sebelum aku release korang punya soalan assignment. Nak tengok jalan kerja yang nombor 3 tadi ke? Okey, nombor 3 yang aku buat Okay, so korang mungkin boleh nampak jalan kerja lebih clear dengan tengok benda ni. Okay, yang ini kan lebih, tengok benda ni lebih clear sebab dia memang buat step by step daripada body diagram kan. Lepas tu dia buat jadual. Aku tak buat jadual kan, tapi korang mungkin lebih clear tengok benda ni. So, ni konsep apa semua korang follow yang ni kan, mungkin lebih baik bagi korang. So untuk apa, untuk buat yang question C kan, tengok yang ini macam mana dia buat dia punya body diagram. Lepas tu dia buat jadual. Nampak jadual dia ada X component, Y component, ada top. Macam ni buat jadual kan. Ini adalah contoh yang sangat-sangat baik untuk korang buat step by step kan. So korang boleh tengok macam mana dia buat. Okay kan, contoh aku tadi mungkin kurang baik sebab aku tak buat jadual, tapi tak apa, aku show je balik kan, sebab ini soalan korang kan. Okay, draw FBD and then okay, tengok and yes, Yang mau solution tu yang saya tulis in other to solve for potential tu nak kena tulis juga ke? Alright. Okay, so right now just to be safe, since basically apa yang kena mention kat sini adalah konsep ini, summation of top is equals to 0. Ataupun korang mungkin boleh tulis in equilibrium, summation of top is equals to 0. Okay, that should be fine already untuk dia punya pemarkahan lah. Tapi macam biasalah kan, kita biasa overkill, kita tulis kan, aku tulis apa yang boleh buat lah. So kena buat FBD apa semua kan, macam itulah. Alright. Tapi kalau katakan minimum yang kena ada ni, ni yang aku highlight ni, in equilibrium summation of top is equals to 0, ini kena ada. Okay, kena mention ni in equilibrium. Okay, kalau kita just tulis kat sini je tak ada kena mengena dengan in equilibrium tau, ni kena tulis. Okay, yang lain-lain tu just tambahan je lah. Korang boleh ikut untuk dapat markah. Dia senang cerita sama ada markah penuh ataupun kurang markah. Okay, macam tu. So ini question number 3 yang aku buat. Okay, macam ni. Tapi tanya pada aku, step by step yang lebih baik adalah tengok dekat example. Again aku ulang, tengok dekat example yang ini, step by step dia lebih baik. Okay, system in equilibrium, tengok dia tulis system in equilibrium. Okay, apa yang kosong, summation of F is equal to 0, summation of top is equal to 0. Kau tulis benda ni pun dah cukup dah. Okay, dah cukup dah. Okay, atau mungkin boleh kau bertanya summation of Fx is equal to 0, summation of Fy is equal to 0, summation of top is equals to 0, system in equilibrium. Okay, lepas tu buat step by step macam ni. Boleh? Okey, baik. Lagi soalan? Maksudnya semua soalan tu sebelum kita buat solution kena ada konsep lah. Tulis konsep dia. Kena ada konsep, mesti kena ada. Sebab itu masuk dalam step by step. Dalam exam pun kena ada, konsep tu ada markah. Okey, dalam exam dia ada markah K. Kan, K stand for concept. Okey, dia ada markah, ini ada markah.
Kan? Kalau macam apa, macam tadi kata distance dekat body diagram ni memang tak ada markah lah. Tapi untuk konsep memang ada markah, so tak boleh tinggal. Kena ada. Alright. Cuma perbezaan yang sangat ketara antara assignment dan juga final exam. Number one, assignment kena tulis jawapan step by step. Okay, kena ikut turutan. And number two, dalam assignment, given ini ada markah. Okay, yang ini ada markah. Dalam exam, ini tak ada markah. So, biasa macam, kadang-kadang macam pelajar dia suka highlight je dekat soalan. Dia highlight dekat soalan ataupun dia gariskan dekat soalan, dia tulis-tulis. Tak apa, tak ada markah. Dalam exam tak ada markah. Tapi dalam assignment, ini ada markah. Okay, taking out information from the question. So, tolong hati-hati. Itu perbezaan yang dua, perbezaan ketara antara assignment dan juga exam. Macam mana jawab exam dan macam mana cara jawab assignment. Okay. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada soalan, saya nak move on kepada assignment kita. Boleh? Boleh, sir. Alright. So, kita pergi kepada assignment. Pada bore rasanya assignment ni. Okay, so aku start dengan ini dulu. Okay, ni semua nanti aku akan bagilah dekat korang So, ini adalah kita punya peraturan, spesifikasi tugasan. Okay, so korang boleh baca nanti kan. Okay, perbuatan meniru atau mengutip. Okay, so basically yang ini fahamlah kan, benda-benda ni. So, apa-apa ni akan tidak senang cerita dia tulis tak boleh meniru lah. Cuma macam maksudnya macam korang tak boleh lah tiba-tiba kan korang pergi hantar kerja orang lain. Kerja orang lain. Okay, tu tak boleh lah. Tapi sebab soalan, sebab kita punya assignment kali ni soalan, so tak sangat pelik kalau katakan setiap orang dia ada jalan kerja yang berbeza. Tu sangat pelik. Sebab apa? Sebab kalau jalan kerja berbeza maksud salah lah. Sebab kita punya ni jawab soalan. So, jawab soalan, jalan kerja dia mesti sama. Okay, mesti sama step by step. Kan, semua orang mesti sama lah kalau nak dapat jawapan yang betul. So mungkin dekat sini, kalau katakan benda ni mungkin ada susah sikit lah. Okay, so untuk kita detect. Alright, so serahan tugasan lewat. So, kena pastikan korang hantar ikut masa. Okay, so bila korang hantar lewat, nanti dia akan ada tulis tercatat di muka hadapan soalan tugasan pelajar. So, korang akan dipotong markah. So, markah ikut sini lah. Okay, kalau ikut hantar lewat, dia akan potong markah ikut hari Alright. So, ini korang baca nanti. Okay, korang baca. Aku nak highlightkan pasal lewat ni lah. Okay, lewat kena potong markah. So, tolonglah hantar by time. Kita bagi masa yang cukup panjang untuk buat. Bagi masa 2 minggu kan. So, cukup panjang untuk korang hantar assignment. Even sebelum itu pun korang boleh hantar. Tapi, sebelum korang hantar, tolong check betul-betul dulu. Kan? Check betul-betul. Kan? Bincang dengan kawan-kawan. Tanya macam mana kan. Kan? Betul ke buat macam ini kan. Bincang dulu. Habis baik. Kan, sampai korang betul-betul confident, baru tekan button submit. Okay, once kau submit, tak boleh reverse balik lah, senang cerita. Tak ada tiba-tiba saya salah submit, saya nak batalkan, boleh tak? Kan, tak boleh lah once korang dah hantar. So, sebelum tekan button submit tu kan, tolong check betul-betul. Okay, gunakanlah apa cara sekali pun, tolong check. Pastikan jawapan korang cukup lengkap dan betul. Faham semua? Faham, sir. Faham, sir.
Okay, that's why aku strongly suggest you guys tolong jangan hantar assignment on the due date. Kan, hantar at least sehari sebelum. Kenapa? Sebab masa due date ni kalau korang hantar, biasanya ada kesilapan lah, sebab semua orang tengah kejar masa kan, hujung-hujung tu kan. So korang ada masa 2 minggu kan, just spend lah, kurangkan 1 hari kan, hantar sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum ataupun 3 hari sebelum, tengoklah, tak kisah. Tapi jangan hantar masa due date, sebab biasanya masa due date akan berlaku kesilapan. Okay, bukan aku maksudkan korang kalau kau hantar sebelum korang boleh patah balik, tak. Cuma bila hantar time due date ni, tak tahulah, pengalaman aku lah kan, nanti ada je yang silap dia, hujung-hujung tu ada silap. So better hantar awal sedikit kan. Alright. Dan walaupun dia kata meniru adalah perkara yang salah, yes, definitely dekat mana-mana sekali meniru adalah perkara yang salah, tapi discuss, tugasan ini bukan tugasan korang boleh discuss bersama kawan-kawan kan. So korang boleh berbincang. Alright. So berbincang boleh kan, cuma korang tak boleh tanya aku soalan aku jawab, tak boleh. Tugas aku sekarang aku dah bagi korang contoh yang lebih kurang yang boleh membantu korang untuk jawab tugasan kan, gunakanlah benda tu kan. Kalau tak faham, tanya pada orang yang faham. Okay, so korang boleh tanya aku soalan tentang tutorial, tapi korang tak boleh tanya aku soalan tentang assignment. Boleh tu? Boleh. Okay, baik. So selesai yang itu kan, kita pergi seterusnya. Okay, so korang punya assignment dia consist of satu cover page, and then mesti ada PB, PTP, MTP. Ini student declaration form, nanti aku tunjukkan korang apa benda tu. And then ada attachment A, assignment evaluation form, and then ada Q&A. Yang ni lah, answer all the question and follow step by step solutions. Alright, so ini 4 benda mesti ada. Selalunya pelajar dia macam bermasalah sedikit, so sebabnya question and solution ni dia tulis by hand. Okay, dia tulis by hand, tapi yang 1, 2, 3 ini boleh type. Okay, boleh type lah kan. So dia selalu masalah dia nak combine kan, sebab benda ni mesti combine, dia tak boleh hantar asing-asing tau, dia kena combine dalam satu file kan. So tanya pada aku kan, ada 2 cara nak buat sebenarnya. Okay, number 1, nanti aku akan explain lah macam mana nak combine. Okay, so korang mungkin boleh buat macam ini. Cover page ni, mula-mula korang isi je nama, matric number, isi type isi kan, isi title, ni kosongkan, and then student declaration ni tulis tarikh due date Okay, tarikh, signature tinggalkan, sebab signature tak boleh sign dekat komputer unless kau pakai tab ke tablet ke, kalau tu boleh sign lah. And then ini pun student declaration ni tulis tarikh tak apalah, ni bawah-bawah ni nanti kemudian lah, yang atas ni je, ni tarikh, ni korang kena sign. Ini pun kena sign, tapi ni tarikh kosongkan. Okay, tarikh bawah ni kosongkan. Okay, faham kalau dah isi semua detail tu, apa yang aku boleh suggest untuk korang buat, convert semua file ni kepada PDF. Convert file tadi, file yang ini, file PB, MPB, PB attachment A. Okay, ni attachment A. Okay, dan PB, PTP, MTP. Itu yang ni lah student declaration lah ni. Okay, dekat cover page ni, ini PB,
PB, PTP, MTP ni, ni kat sini sekali. Okay, convert everything into PDF. Dan kau boleh sign. Kan bila dah convert kepada PDF, engkau boleh sign dekat PB MTP ni by Acrobat. Okay, tu kau sign dekat phone. Biasanya kat phone senang lah pakai Acrobat Reader kan, so boleh sign. Alright, boleh sign kat sini. And then kalau aku, mungkin korang mungkin ada cara lain. Kalau macam aku boleh combinekan menggunakan ni. Aku suka guna ni, I love PDF. Okay, aku suka gunakan benda ni lah untuk convert. So apa yang kita buat kan, kau ada 4 file PDF tadi tu, merge PDF. Okay, merge je, dia combinekan jadi satu file. Alright, combinekan jadi satu file macam tu. Gunakan benda ini, cara yang aku selalu gunakan lah. Dia tak ada watermark, tak ada apa, memang cantik. Pakaikan ni, I love PDF. So kau ada 4 PDF, combinekan jadi satu. Alright, faham? Ni cara aku buat. Mungkin korang boleh gunakan cara apa-apa, tak kisahlah. Yang penting 4 file tu dia mesti combine menjadi satu PDF untuk korang submit. Okay, macam mana cara tak kisahlah. Okay, boleh guys? Okay, baik. So kita pergi dekat attachment seterusnya, rubrik. Okay, ini rubrik yang aku cakap tadi tu kan. Kita ada markah macam ini, question 1, question 2, question 3, refer to answer scheme. Tapi dekat sini markah strategi. For each question ni kita ada 5 markah strategi. So kita nak dapatkan 5 marks untuk kedua-dua inilah kan. So ini refer to answer scheme. Question 1, 2, 3, 4 and 5. Total mark is 40. Okay, so ini dia punya guidance ni pun korang akan baca lah kan. Okay, so hantar through GC. Aku akan letak satu tempat untuk hantar assignment. Okay, alright, aku nak highlight yang benda ini. The assignment must be handwritten, not typed. Okay, so untuk assignment yang ini, bahagian soalan question 1, question 2, question 3, question 4 and question 5 dia mesti handwritten. Okay, dia mesti handwritten, bukan type. So maksudnya korang tak boleh buat dekat komputer. Mungkin ada yang akan tanya, boleh tak buat dekat tablet? Ada ke yang rasa macam nak buat dekat tablet dekat sini? Ada yang nak tulis dekat tablet? Okay, ada So tulis dekat tablet adalah dibenarkan, tapi dia mesti handwritten. Alright, dia mesti handwritten. So for those yang katakan tak ada tablet, katakan nak buat dekat kertas pun boleh, just snap gambar sahaja, jadikan dia PDF. Okay, macam biasalah. Okay, korang dah biasa kan. Okay, snap gambar, hantar PDF. Macam korang hantar korang punya lab report, macam tu. Cuma kena pastikan dia dalam satu file yang sama lah. Semua tadi tu mesti dalam file yang sama. Faham Faham semua? Ada soalan nak tanya? Faham, sir. Okay, baik. Sir, Yes? yang cover page tu memang kena type lah, tak boleh handwriting. Boleh, tak ada masalah. Kan, kalau katakan kau nak masuk, kalau handwriting engkau nak print out, lepas tu engkau tulis tangan lah maksudnya.
Gitu. Boleh, tak ada masalah. Cara yang aku cakap tadi tu supaya kau tak payah print out. Okay, kau tulis kan, kau convert kepada PDF, so tak payah print out. Kalau katakan engkau nak tulis tangan, maksudnya kau kena print out, kau tulis, lepas tu kau kena ambil gambar, convert kepada PDF. Kerja dia banyak sikit lah kan. Mana-mana yang lebih senang lah kan, mana-mana yang lebih senang. Tanya pada aku, senang lagi convert PDF terus, tak payah print out. Macam tu. Okay, thank you. Okay kan. Okay, alright. So sama jugalah macam ni. Nanti mesti ada pelajar yang borang ni kan, macam dia tak ada idea. Okay, ni kena sign. Okay, ni kena sign. So mesti nanti ada pelajar yang cakap macam, boleh ke aku so nanti dia akan buat apa? Dia print out yang bahagian ni, dia sign ni kan. Bukan tak boleh, boleh kan, tapi adalah lebih mudah kalau katakan kau sign pakai phone je. Okay, ni kau boleh sign pakai phone. So kalau kau nak sign pakai phone tu kan, dekat phone dia ada satu apps. Macam ni lah apps. Carilah Acrobat, cari Acrobat for Android. Okay, okay, aku cuba cari Acrobat Reader. Okay, Android ataupun Apple. Okay, so menggunakan software ni kau boleh sign sebenarnya dekat PDF kan. Even kau boleh tulis pun dekat PDF. So either one. Kalau kau suka menulis dekat handphone, katakan semua orang ada handphone, kau suka tulis dekat handphone, kau boleh fill semua form tu pakai kan software ni. Kau download software ni kan, lepas tu kau boleh fill up semua benda dalam tu. Even kau tak payah tulis pun dekat komputer, tak payah buka laptop pun sebenarnya lah kan. Tapi kalau katakan kau suka macam aku tak sukalah menaip kat telefon kan, macam leceh sikit. Menaip dekat laptop lagi senang. Okay, so aku fill up dulu, lepas tu baru aku convert. Macam tu. Jangan risau, korang tak dapat yang Word, aku akan bagi korang yang PDF. Aku bagi korang PDF aku bagi korang PDF. So korang kena tulis, korang memang kena type pakai phone lah maksudnya. Aku bagi korang PDF bukan Word, sebab takut nanti ada terubah kan. Aku bagi korang PDF. So PDF maksudnya korang kena tulis pakai phone lah. Pakai phone senang, ataupun pakai tablet senang tulis kan, jawab macam ni. Okay, cuba gunakan software tadi tu. Okay, kalau siapa yang tak tahu, kau boleh download Android ataupun Apple Store, download benda tu, boleh edit PDF. So dekat edit kau boleh sign ataupun kau boleh tulis. Alright. Okay, baik. Aku tadi dah cerita pasal yang ini. Ada soalan lagi ke? Tak ada? Tak ada? Sir, Yes. boleh cakap kalau nak print semua tu, lepas tu nanti masa nak submit tu scan. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kau print semua kan, lepas tu kau scan kemudian pun boleh, tak ada masalah pun kan. Cuma macam aku cakap tadi tu lah kan. Okay, macam aku cakap tadi, apa tadi, nanti dia ada, maksudnya kau kena print out lah kan. Yang cara aku cakap ni untuk mengelakkan korang print out the soalan ni, korang tak payah print out lah, sebab korang hantar PDF je kan. Korang just fill in PDF and then terus hantar, tak perlu nak print out. Tu cara aku cakap lah. Tapi kalau katakan korang rajin nak print out everything and then scan balik kan, terpulang kan. Yang penting dia ada. Okay, alright. So aku nak highlightkan sikit mengenai benda ni. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, nanti mungkin akan tanya aku, akan ada yang tanya, banyak kali tanya dengan aku pasal benda ni. Mana makhluk tu? Okay,
So dekat sini dia kata dia punya due date adalah pada 17 hari bulan 10 2021. Okay, 17 10 2021. Okay, tapi aku bagi masa korang 2 minggu untuk jawab. Maksudnya korang punya due date adalah pada 8 hari bulan September. Okay, due date untuk kelas korang aku letak 8 hari bulan September. Ada beberapa sebab kenapa aku awalkan dia punya due date untuk kelas korang. Number 1, kita punya chapter 8 cuma run on these 2 weeks sahaja. So aku tak nak prolong assignment ni sampai kita masuk chapter 9. Okay, sampai kita masuk chapter 9 sebab dalam week 12 kita dah masuk chapter 9. So aku tak nak prolong lagi. So aku nak habiskan dia dalam masa minggu kita buat chapter 8. Okay, faham? Semua boleh? Guys? So 8 Oktober kan? 8 Oktober. 8 Oktober Okey, yang tu berbeza sedikit lah kan. So sebab date of submission tu mesti earlier than 1710. Okey, dan satu lagi kenapa aku awalkan yang ini, sebab dalam week 12 ni korang dah start practical test. So aku tak nak korang mess up dengan assignment lagi masa week 12. Week 12 12, 13, 14 focus on practical test. Practical test 30% towards your final mark. Okay, assignment only 10%. So aku bagi korang 2 minggu, week 10 and week 11. Boleh ke semua? Guys? Boleh sir. Aku harap tak ada bantahan lah tentang benda ni, sebab aku fikirkan benda ni untuk kebaikan korang. Kita ada 2 minggu cukup untuk buat assignment ni. Cukup sebenarnya. Kalau katakan korang tak bertangguh, memang sangat-sangat cukup. 2 minggu sangat lama untuk buat assignment ni. Even kalau perasan semalam aku bagi korang masa 1 hari je untuk buat tutorial. Kan? 6 soalan. So maksudnya takkanlah 2 minggu tak boleh siap. Mesti boleh siap punya. Right? Mesti boleh siap. So by 8 Oktober sebelum korang punya sebelum korang punya korang punya cuti pertengah semester tu kan, dah boleh hantar. Okay, 8 hari bulan 10. Nanti aku letak dekat GC tu dia punya due date 8 hari bulan 10. So tolong jangan tengok due date kat sini lah. Due date kita dah 8 hari bulan 10. So ada 2 reason tadi aku cakap. Dia punya rational dia sebab week 12 ni kita dah masuk chapter 9, tu number 1. And then starting daripada week 12 ni korang dah buat practical test. So aku nak korang fokus pada practical test instead of korang punya assignment. Okay, sebab kenapa macam tu, sebab biasalah pelajar dia dah dekat-dekat due tu, masa tu dah dia berasak-rasak nak fikir, nak buat. So aku awalkan sikit dia punya due date supaya dia tak clash dengan practical test. Alright, okay, baik. Apa lagi? Oh, soalan tak tunjuk lagi. Okay, soalan. Okay, bukan soalan. Yang ni dulu. So, apa maksud step by step? Kan dekat sini ada tunjuk macam mana dia punya markah. So, mula-mula kita kena keluarkan information daripada soalan. Nampak? Given. Okay. Alright. Nampak? Given. Ni aku highlightkan tadi. Kenapa kena buat. And then start with the proper equation. Kalau katakan soalan tak ada konsep. So, sebab ni soalan yang awal kan. Chapter 2 tak ada konsep. Tapi kalau soalan tu ada konsep, must start with the concept. And then substitution, jawapan and unit. Alright. Ni apa yang dimaksudkan sebagai step by step. Okay. So jangan risau, ini pun diberi dalam korang punya assignment. So ini writing format lah, macam mana nak jawab. Okay. Baik.
So clear pasal step by step Tadi aku dah explain banyak pasal step by step. So aku harap tak ada masalah tentang step by step. Kita pergi kepada soalan. Okey, soalan aku tak buka lagi rupanya. Mana tugasan? Okey. So soalan. So ini korang punya soalan. Ni soalan korang. So tuliskan nama student kat sini. Ni boleh tulis pakai PDF tadi tu lah. Okay, ni soalan Alright, so korang boleh tengok question number 1, question number 2. Okay, cari tension and cari ni force at the hinge. Okay, cari reaction force lah. Okay, tapi kat sini dia nak cari, disuruh cari dia punya horizontal and vertical component sahaja. Okay. Alright, so cari. Okay, ni soalan. Ni ice skater. Alright, ini soalan yang terakhir, question number 5. Ada 5 questions. Okay. Ada berapa markah? Okay, soalan nombor 1 ada 7 marks. So question number 9 marks, 7 marks. Okay, 3 marks. Ni ada berapa markah-markah dia lah, ikut skema. Alright, so ini semua aku akan hantar dekat Telegram. So aku tak letak bahan dekat GC, aku hantar bahan dekat Telegram. So aku akan mark ini under assignment. Semua benda ni dekat assignment, tapi korang submit nanti dekat GC. Okay, so ni aku akan release after this class. Nanti aku akan release lah, aku akan bagi dalam dekat group Telegram. Okay, boleh guys? Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Okay, so aku rasa macam ada soalan ke untuk assignment ni? Tak ada kot untuk buat masa sekarang ni lah. Sir, Yes. jadi reference pun kena tulis kan? Reference, okay. Alright, so previously kita ada portfolio actually. So bila portfolio dia ada markah reference. Tapi untuk Q&A, question and answer macam ni, I don't think we have any reference kan. So reference untuk assignment kita kali ni tak perlu tulis. Okay, sir. So dia berbeza So kalau katakan kita buat assignment based on research kan, memang ada reference sebab kita research, kita cari, kita google, kita apa semua kan. Tapi yang ini kita jawab soalan, so jawab soalan ni tak ada reference. Any questions? Any other questions? Sir, yang date tu tadi tu 8 Oktober lah. Untuk apa? Oh, untuk date kat sini Oh, sorry lah, date tak boleh. Date dekat sini kena tulis 17 Oktober. Ni kena tulis 17 time. Okay, sorry. Yang apa, yang 8 Oktober tu adalah kita punya kelas je kan, kita punya kelas saja. Tapi aku harap semua orang setujulah tentang benda tu, because it's for your own good. Alright, it's for your own good kan. Aku tak nak nanti korang peningkan kepala masa buat practical test. Okay, dan benda ni tak susah kan, tak susah. Biar kita fokus 2 minggu ni kan, kita fokus buat assignment saja. Alright, so korang boleh bincang dengan kawan-kawan. Mungkin nanti untuk next class kan, aku mungkin akan buat Google breakout. Korang ada tak kelas yang menggunakan Meet breakout sebelum ni? Ada tak subjek yang gunakan breakout? Tak ada subjek-subjek lain tak ada guna breakout Belum. Oh, belum Okay, so breakout ni dia adalah satu sistem yang dalam Google Meet yang mana korang boleh pecah-pecahkan kepada grup-grup kecil yang korang boleh buat discussion kan. Korang boleh macam discussion lah. Nanti aku akan cuba arrangekan untuk breakout tu, so korang boleh discuss dalam grup tu kan. Mungkin kalau grup besar ni macam tak berani nak discuss kan, so nanti korang boleh discuss dalam grup tersebut. So mungkin minggu depan aku akan buat kelas macam itu untuk tutorial.
supaya korang boleh siapkan assignment ni. Alright? Okey, lagi? Soalan? Tak ada Okey, so kalau tak ada kan, minggu ni selain daripada assignment yang korang start buat ni, jangan lupa korang kena buat home based experiment untuk eksperimen SHM. Okay, simple harmonic motion, dan korang kena record video lebih kurang 1 minit untuk buat eksperimen tersebut. Okay, so yang video tu kan, video tu aku nak korang hantar dulu. So untuk video aku tak nak letak minggu depan, sebab minggu depan kita nak check lab report. So untuk video tu aku nak korang hantar pada hari Khamis ni. Okay, hari Khamis. Ada sesiapa bermasalah ke untuk buat video? 1 minit je. Hantar pada hari Khamis. Okay, aku akan sediakan link dekat link Korang nak hantar video, korang suka hantar macam mana? Pakai YouTube ataupun pakai file? File Okay. So kalau file boleh hantar kat GC lah. Nanti aku akan open GC, kan korang upload kat sana. Okay, so korang upload kat sana lah. So untuk video chapter apa tu, tutorial apa tu SHM ni. Okay, video tu korang dah hantar, jangan delete korang dah hantar, simpan. Nanti aku nak komen kat video korang. Kalau katakan korang perlukan buat penambahbaikan ke apa semua, aku nak komen. So lepas hantar tolong save. Jangan apa? Jangan delete dulu. Sebab dia mungkin akan digunakan masa practical test. Mungkin. Okay, so simpan. Alright? Faham? Sir, Yes. boleh ke Sir buat Telegram channel untuk hantar video tu? Sebab kalau dalam GC kan, takut overload kan? tak cukup kuat. Okay. So aku suka macam ini kan. Kalau katakan korang ada YouTube account kan, YouTube account korang apa, korang upload je kat korang punya channel. Lepas tu nanti korang bagi aku link. So benda tu bagi aku lagi mudah lah, macam sebelum ni. Tapi tak semua orang pula ada channel, ada account YouTube. That's the problem lah. So kepada siapa-siapa yang suka, ataupun mungkin katakan, let's say kalau katakan ada masalah, mungkin korang boleh bagi aku cara lain. Just bagi aku link sahaja supaya aku boleh akses. Macam mana? Kan, mungkin katakan korang mungkin suka gunakan benda lain, rapid share ke apa semua kan. Letak bagi link supaya aku boleh akses. Faham ke? Yang penting aku boleh akses. Kau hantar aku link pun tak apa. Kan? Yang penting benda tu ada. Ke ada benda lain? Maksud kau line connection tak bagus siapa tanya tadi? Lambat upload kalau Oh, lambat upload kalau kat GC. So yang laju upload kat mana? Dekat? Telegram. Oh, Telegram Wah, Telegram ada satu masalah. Sebab nanti aku susah nak susun korang kelas mana apa semua markas. So aku kena buat grup Telegram by kelas ni. Kalau Buat channel, Sir? kita orang buat channel, lepas tu lecture terus mencapai ke kelas. Kita orang bisa rangka je. Korang buat Saya dah buat. Oh, aku buat pula. Tak.
Bayu kita orang macam tu. Tak, masalahnya nanti kan korang ni ramai. Nanti aku nak sort balik by kelas tu dalam nama masing-masing pelik-pelik je. Macam mana aku nak sort balik by kelas tu? Unless, okay macam ni. Kan, korang tulis file tu. Kan, okay nama file tu boleh mungkin boleh buat Telegram. Mungkin boleh buat Telegram kan hantar. Tapi file name tu mesti ada kelas, start dengan kelas, lepas tu nama penuh. Boleh macam tu, supaya nanti aku boleh sort kan, sebab aku tak tahu siapa punya file ni. Nanti aku tak tahu siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Betul tak? Boleh kan macam tu kan, kalau katakan nak guna Telegram? Boleh rasa. Kalau nak guna Telegram, aku kena buat macam tu lah. Dia punya file name tu mesti start dengan nama kelas, katakan K. Korang berapa? K7 Korang K berapa tak payah. K6. K6 K7 kan, okey. Tak payahlah K tak payah. Kan? MS 16, lepas tu nama penuh, okey. MS 17 nama penuh. Make sure nama penuh kan, tak nak nama pendek-pendek ni ataupun nama samaran, tak nak kan, nama penuh. Okay, so nanti senang aku nak check dengan ni, dengan korang punya attendance kan, right? Macam tu. MS 16 nama Alif Farhan katakan, okay. MS 17 macam tu lah, penuh, okay. Mungkin macam tu. So bolehlah kita hantar pakai Telegram. Alright, video 1 minit Telegram it is. Nanti aku akan buat channel dia, korang join Okay, so apa lagi? So kalau ada yang nak upload dekat YouTube, just bagi link je ke? Bagi link je. Tapi make sure korang kena bagi tahulah siapa nama kau. Okay. Description lah. Kan kena tulis kat description tu lah, nama kelas dengan nama sama macam tadi lah. Okay, bagi link. Alright, ada lagi? Okay, so minggu ni kita ada tugasan dengan home based experiment. Okay, sebelum kita tamatkan kelas hari ni, kan aku tak share lagi dekat WhatsApp, tapi aku dah dapat information UPS korang adalah pada minggu hadapan minggu hadapan. Sekejap. Alamak, Astaghfirullahalazim. Ni apa ni? Bukan. Nak buka WhatsApp. Tu buka dekat ni. Dekat tersalah buka. Okay. WhatsApp tak dibuka. Boleh. Okay. Alright. Aku belum hantar kat korang lagi. Mana benda ni? Okay. Okay. Untuk makluman ni UPS 2 fizik. Okay, topik 5, 6 dan 7. Okay, 5, 6, 7 lecture lecture 5, 6 dan 7. Tengok lecture note. Okay, so dia akan diadakan pada 6 hari bulan 10, hari Rabu hari Rabu 8.30 sampai pukul 9 malam. 8.30 sampai pukul 9 malam. So tolong pastikan korang available during that time. Pastikan. Saya ucapkan tahniah kepada korang semua, tak memberikan saya masalah pada pada yang UPS 1 sebelum ni. So harapnya korang cemerlang juga untuk yang kali ni. Harapnya lah kan, sebab macam-macam lah yang berlaku pada hari tu, tapi korang adalah antara yang terbaik lah. So kekalkan korang punya prestasi untuk menjawab dalam masa yang ditetapkan, 8.30 sampai pukul 9 malam. Sebelum ni kita buat pukul 8 hingga pukul 8.30. So macam-macam lah kata kan, nak buka puasa lah, apalah
Okey. So kita lewatkan sikit. 8.30 sampai pukul 9. Alamak. Oh. Yang ni tak tengok. Aku ulang balik. Lupa pula. Lupa nak share screen. Hello. Hello. Oh. Yes, sir. Tadi korang tak dengar apa aku cakap kan? Okey, aku ulang balik. Mana hilang? Oh, kat sini. Okey, aku ulang balik. Mana aku nak ulang balik ni? Mana WhatsApp tadi? Ni WhatsApp. Okey. So, sekali lagi. UPS 2 akan dijalankan pada 6/11/10 2021 hari Rabu minggu hadapan. Okey, topik yang di-cover 5, 6 dan 7. Kan? So, kalau tengok dekat sini kan, pastikan korang available during that time. Pastikan korang ada pada masa tersebut. Gunakan akaun MOE sahaja. Okey, so ada. Kan, sebelum ni kan saya ucapkan tahniah kepada korang sebab bagi kerjasama, tak bagi saya masalah untuk menjawab pada masanya. Kan, harapnya benda tu berkekalan lah, korang kekalkan prestasi tersebut. Kan, sebelum ni kita buat UPS pada pukul 8 sampai pukul 8.30. So macam-macam lah, adalah macam-macam, beberapa, bukan semua, beberapa kata tak sempat nak buka puasa. Okey, baru nak makan. Okey, macam-macam lah. Ada juga tidur time maghrib, tak sempat solat maghrib kata. Macam tu kan. So sekarang kita lewatkan sikit. Takkanlah maghrib pukul 8.30 kan. Okey, 8.30 sampai pukul 9. Okey, kalau katakan yang biasa berjemaah time isyak tu kan, hari ni, kali ni bagi excuse sikit. Kan, untuk satu hari je. Korang boleh berjemaah nanti lepas pukul 9. Alright? Boleh ya semua Boleh, sir. Boleh. Okey. So, kita cuba kan, harapnya tak ada masalah lah pada hari Rabu minggu hadapan. Okey, baik. So saya dah share untuk 3 benda lah. Untuk 2 minggu ni kita ada 3 benda ni dalam fikiran kita. Kita ada tugasan, kita ada home based experiment, and then kita ada UPS pada minggu hadapan. Lepas tu korang boleh bercuti selama seminggu. Bercuti selama seminggu, korang punya mid semester kan. And then bersedialah, tunggu keputusan sama ada korang kena balik ke college ataupun korang stay dekat rumah. So doalah banyak-banyak. Okey. Korang nak stay kat college ke? Korang nak balik college ke nak stay kat rumah ni? Tak nak kena kurung. Tak nak tapi tak tahulah. Kena doa lah banyak. Mana tahu ada yang makbul kan. Sama-sama kita doa. Ada 3 minggu lagi masa ni. Kan. Kalau katakan berubah, kita pun tak tahulah kan macam mana kan. Buat masa sekarang ni masih lagi di rumah. Buat masa sekarang. Tapi kalau berubah tak tahulah, korang kita pun mengikut arahan je lah. Kalau kena balik, terpaksa lah balik. Okey, so nanti saya akan forwardkan message ni untuk korang. So 2 minggu ni 3 perkara ni kita kena buat. Alright. So untuk kelas hari Khamis ni kan, saya sebenarnya sebab korang kena hantar korang punya video, saya nak bagi korang masa untuk buat video dan juga buat assignment ni lah. So saya rasa untuk kelas hari Khamis ni kan, saya bagi aktiviti bebas. Boleh ke? Boleh. Ada yang bantah ke nak kelas ke hari Khamis? Tak ada, sir. Tolong bagi tahu awal. Saya tak nak nanti tiba-tiba kata, nanti ada parent tanya, kenapa kau tak ada kelas hari ni? Kata. Saya bagi korang tugasan untuk buat tugasan. Untuk soalan tugasan ni korang boleh buat pada masa tu. Mungkin katakan korang ada kawan-kawan, korang boleh buat video call ke apa semua, bincang macam mana nak buat. Ataupun korang boleh spend masa untuk korang buat korang punya home based experiment. Record 1 minit. 1 minit je record. Kan masa 2 jam, takkan tak boleh record 1 minit. Okey?
Alright. So kalau ada apa-apa soalan kan, saya available. Okay, saya available through WhatsApp. So just shout je dekat WhatsApp, soalan apa-apa boleh tanya, kecuali soalan assignment. Okay? Boleh ya? Hello? Ada ke orang ni? Boleh ke? Saya highlight kan, kecuali soalan assignment. Kalau ada yang terlebih pandai duduk tanya soalan assignment dekat dalam WhatsApp, memang saya terpaksa senyap dah, tak boleh jawab. Kan? Okay. Alright. So I think that is all lah. Kan? Okay, I think that's all for today. So sekarang pun dah pukul 1, masing-masing pun nak rehat. So terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama. Terima kasih. Cover untuk hari Khamis. Thank you, sir. Kejap. Dah mati dah sini, dah mati dah. Nak buat apa tadi? What are you looking Filmora. for? What are you looking for? Oh, abang nak cari. What are you looking for?